macam berkenaan dengan lawatan di hari ini? Alhamdulillah, saya mendapati keadaan PPV di IDCC ini begitu selesa, dekat dengan orang ramai, mudah untuk dikunjungi. Dan Alhamdulillah juga saya dimaklumkan daripada semalam telah dibuka perkhidmatan secara walk-in. Maknanya pada penduduk di sekitar Lembah Kelang boleh terus hadir datang untuk mendapatkan vaksin. Dan sebanyak 600 dos telah dikhususkan untuk PPV di sini. Dan Alhamdulillah ianya diambil. Begitu juga disambung hari ini dan hari seterusnya. Maka saya menggalakkan orang ramai untuk terus datang untuk mendapatkan vaksin, kerana kita perlu selesaikan masalah di Lembah Kelang ini sebagai kawasan ekonomi yang cukup penting bagi negara untuk divaksin, dan supaya kita nampak outbreak yang berlaku di Selangor dan Kuala Lumpur ini dapat kita kawal dengan segera. Kalau kita tengok sejak semalam kan kes meningkat sehingga 20,000, dan semalam juga Perdana Menteri mengatakan yang akan diumumkan beberapa hari lagi untuk rentas negeri itu. Mungkin YB ada yang tidak masuk kes tinggi tapi nak umum pula rentas negeri, so macam mana YB? Ya, tapi cuba kita perhatikan juga bukan sahaja kes itu tinggi, tetapi kes yang bagaimana. Kita mendapati setelah usaha secara berterusan yang dibuat oleh kerajaan hingga menyebabkan program imunisasi COVID kebangsaan kita ini antara yang terbaik di dunia, menyebabkan kes-kes yang berlaku itu adalah begitu mild. Dan contohnya, saya nak bagi contoh di negeri Sarawak, kita mendapati mereka yang telah divaksin telah mencapai lebih hampir 50%, dan penurunan kes yang berat, katil-katil di ICU telah menurun lebih daripada hampir 30%. Jadi ini membuktikan bahawa program imunisasi ini adalah program yang amat tepat, dan usaha untuk mempercepatkan pemberian vaksin ini amat penting. Jadi saya rasa rakyat tak perlu gusar tentang permasalahan peningkatan itu, tetapi fokus kepada pemberian vaksin itu berterusan dan penjagaan SOP. Dua perkara ini kalau kita dapat kawal, kita dapat kawal diri masing-masing. Bukan hanya sekadar kita mendesak kerajaan untuk membuat keputusan-keputusan. Kita sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri, kesihatan diri dan keluarga, perlu faham tentang perkara ini dan melakukan perkara-perkara yang sebetulnya bagi memastikan ianya berjaya. Okey, Bobby, soalan lain sikit. Okey, tanya atas kelantikan sebagai penasihat Perdana Menteri. Tapi mungkin YB boleh terangkan, ramai sejak semalam kan ramai antara yang kita lihat ada pembaca-pembaca mengatakan yang apa sebenarnya tugas penasihat bertaraf menteri ini, kenapa mesti ada jawatan ini, so mungkin YB boleh terangkan. Kalau kita perhatikan Perdana Menteri yang dari pertama hingga ketujuh, mereka dapat menjalankan tanggungjawab seperti biasa dalam kehidupan norma biasa. Sekarang ni Perdana Menteri mengangkat sumpah, daripada tarikh beliau angkat sumpah sehingga sekarang kita negara berada di dalam perintah kawalan pergerakan. Maka Perdana Menteri sendiri tak dapat nak berjumpa dengan orang ramai, tidak dapat nak mengadakan rapat umum, pelbagai perkara yang perlu telah mengekang, membataskan pergaulan beliau dengan orang ramai. Maka salah satu tanggungjawab yang diberikan kepada saya iaitu jalinan komuniti. Ini adalah bermaksud engagement. Kita dapati melalui social media dan juga media masa perdana mengatakan bahawa ketidakpuasan hati masyarakat terhadap kerajaan dan pelbagai perkara lagi, dan perkara ini perlu kita salurkan melalui mungkin daripada saya sendiri, untuk saya salurkan perkara-perkara ini kepada Yang Amat Perdana Menteri, dan untuk saya terangkan juga apa yang usaha-usaha yang dibuat oleh beliau dan juga kerajaan. Jadi ini penting kerana kita dapati Perdana Menteri yang begitu terkekang dengan setiap hari mempengerusikan mesyuarat MKN, Majlis Keselamatan Negara. Tak pernah berlaku. It's unprecedented, di mana Perdana Menteri terpaksa mempengerusikan mesyuarat tersebut setiap hari.
Tetapi sepanjang lebih setahun ini itu yang telah beliau lakukan. Jadi saya sekadar dapat membantu beliau lah. Tambah tangan lagi satu lah agaknya untuk membantu beliau faham kehendak daripada rakyat dan sebagainya. Bukan sekarang dia tak faham, tetapi supaya ada two-way engagement ini, saya dapat berjumpa dan menerangkan dan juga menerima pandangan dan sebagainya.